operasi benteng khas di perairan Selangor terutamanya untuk kita berikan tumpuan. Jadi saya kena duduk tegaklah dengan duduk sedia juga sebab kita bersama dengan dua kapten ini. Yang pertama adalah Kapten Saharudin Bongsu TLDM, Asisten Ketua Staf Operasi Markas Pemerintahan Armada Barat. Assalamualaikum pagi Kapten. Waalaikumsalam. Ya, dan juga di hujung sana adalah Kapten Maritim Muhammad Rosli Kasim, Pengarah Maritim Negeri Selangor. Assalamualaikum Kapten. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kerana sudi bersama kami kedua-duanya. Kami berasa sangat berbesar hati. Mungkin di permulaan ini sebab untuk pengetahuan semua ada sedikit perbezaan lah ejaan kaptennya itu bersama dengan kedua-dua individu ini bersama kita. Mungkin boleh diterangkan sedikit perbezaan itu Kapten? Boleh. Sebenarnya ia telah menjadi isu yang agak lama sebenarnya. Perkataan kapten sebenarnya adalah bersamaan dengan kapten bagi Angkatan Tentera. Bagi Tentera Darat. Jadi sebagai pesuratan dan juga panggilan ianya diubah menjadikan KEP TEN, Kapten, bagi membezakan yang mana Kapten bagi Tentera Laut Diraja Malaysia dan juga APMM adalah in equivalent to Colonel bagi Tentera Darat. Okey, perbezaan dari sudut organisasinya lah di situ. Baik, itu sedikit penerangannya sebagai mukadimah pembukaan. Terima kasih kepada Kapten Saharudin. Mungkin sebagai permulaan juga kalau kita nak kongsikan berkenaan dengan operasi benteng di negeri Selangor ni yang dilaksanakan oleh National Task Force, ada perkongsiannya, silakan. Dulu. Yang mana-mana pun tak apa. Silakan. Kapten Rosli mungkin? Ya, untuk National Task Force Ya. Ini pelancaran benteng dimulakan apabila COVID melanda negara. Ini isu utama bagi mengekang kemasukan parti ke dalam negara, bagi mencegah mengawal penularan wabak COVID-19 daripada merebak bahkan menyebabkan menjadi lebih serius di negara. Itu yang peringkat permulaan. Sebuah sedikit ni benteng yang dikoordinasikan oleh National Task Force. Ya, dan kita faham itu mungkin satu perkara yang memang menjadi tugas dan tanggungjawab. Tapi kalau ingin diberikan sedikit perkembangan apa yang berlaku di Kota Tinggi, Kapten Sahar, yang sedang berlaku. Tadi ada sedikit perkembangan daripada doktor. Betul. Mungkin antara pengajaran, sebab ini saya kira adalah antara isu yang berlarutan dari tahun ke tahun juga yang dihadapi oleh pihak maritim terutamanya. Baiklah, benda ni kita telah tekankan begitu lama, di mana kehilangan nyawa sebegitu saja. Jadi kami ingin mengambil kesempatan ini untuk berpesan sebab melalui statistik, kumpulan statistik daripada NTF, 90% tekong darat yang bekerjasama di dalam kes penyeludupan ini adalah daripada di kalangan rakyat tempatan. Jadi pada saya, jika kita ni sebagai insan, tidakkah kita rasa bersalah apabila berlakunya perkara-perkara seperti ini, kematian sampai 11 orang lemas dan masih lagi yang hilang, 23 orang hilang. Jadi dan selain daripada itu, kita masih ada laluan yang halal, laluan yang betul. Jadi gunakan laluan yang itu. Kenapa kita mesti gunakan laluan haram di mana kosnya lebih tinggi dan juga jauh lebih berbahaya dan tiada jaminan langsung kepada keselamatan mereka sendiri. Dan ia menimbulkan banyak lagi permasalahan lain lah pada semua pihak yang lain. Okey, Kapten Rosli, kalau kita ingin boleh kongsikan juga berkaitan dengan operasi benteng ini, kejayaan-kejayaan yang telah dilaksanakan oleh pihak APMM, kalau boleh dikongsikan. Yalah, untuk makluman semenjak benteng dilancarkan, antara kejayaan kita telah berjaya menahan hampir lebih kurang dalam 180 lah parti yang cuba masuk dan keluar daripada perairan negara. Dan juga rentetan daripada situ, hasil siasatan kita berjaya membongkar satu sindiket yang kita lihat salah satu sindiket yang aktif di Lembah Kelang yang dikenali sebagai sindiket Ibu Ani. Rentetan daripada kerjasama di antara agensi dalam benteng melibatkan ATM, PDRM dan APMM, kita telah berjaya menahan sebuah bot yang cuba masuk dan keluar. Daripada situ, kita buat penjejakan dan siasatan, kita berjaya menahan Ibu Ani dan kita berjaya orang cakap membongkar
rumah tumpangan dan juga menahan beberapa ejen pengangkutan. Untuk makluman saudara pengacara, sekarang ni kesemua yang kita telah tahan telah dibawa ke muka pengadilan untuk dibertuduhkan di bawah ini Akta Anti Perdagangan Manusia dan Pendudukan Migran. Bagaimana koordinasi untuk melumpuhkan sindiket sebegitu dan juga tanggungjawab APMM itu sendiri, Kapten? Sajalah saya nak tahu lebih lanjut sedikit. Dia lebih pada ialah koordinasi dalam benteng melalui pertukaran maklumat risikan. Macam hasil siasatan kita berjaya menjumpai salah satu rangkaian dan juga perkongsian daripada agensi usaha lain dalam benteng menyalurkan tentang pergerakan ni bot atau kita panggil bot pompong yang cuba memasuki perairan negara dan pada kejadian malam tu kita punya sistem pengawasan laut kita telah berjaya mengesan dan melalui komponen benteng telah digerakkan aset-aset bagi memintas dan berjaya menangkap. Dan dari situlah kerjasama yang terdapat di dalam agensi insur kuasa dalam benteng. Saya kira menarik perkongsian ini sebab ianya tidak semudah ABC dapat maklumat terus tangkap, tidak sebegitu. Dia melalui satu risikan yang begitu cermat sekali. Kapten Saha, kalau boleh ditanyakan Ops Benteng khas ini dilaksanakan di perairan Selangor dan persediaan peranan TLDM dalam menjayakan OBK ini juga. Okey. Tujuan utama dan untuk makluman pengacara dan juga penonton di rumah. OBK yang diadakan di perairan Selangor ini merupakan kali pertama yang diadakan, di mana operasi khas ini diadakan khas untuk perairan Selangor melalui kemasukan parti yang agak tinggi. So kita tengok trend kemasukan di perairan Selangor yang kita kelaskan sebagai sektor 5 adalah yang paling tinggi. Jadi ini adalah if you want to strike directly to their heart. Jadi kita serang di tempat yang paling tinggi hotspotnya bagi menunjukkan bahawa kita serius dalam menangani kemasukan parti-parti yang berkemungkinan untuk membawa pandemik ini. Jadi dan bukti TLDM juga, manifestasi TLDM juga adalah dengan menyertai operasi ini dengan mengatur gerak aset-aset kita seperti Cadillac, our frigate, kemudian Teguh Samudra dan juga pemintas kita yang terbaru sekali iaitu Fast Combat Boat yang berkelajuan tinggi. Selain daripada itu, kita juga telah mengoperasikan forward mounting base di Pusat Hidrografi Nasional di Pelabuhan Kelang. Jadi ini adalah persediaan kita di dalam menyertai operasi khas ini. Kes semakin bertambah pandemik atau berkurangan berkenaan dengan parti ini? Well, kita nampak daripada 12 Mei operasi khas ini, operasi benteng ini dimulakan, kita nampak satu trend yang menurun. Walau bagaimanapun cabaran dia, tekong laut dan tekong darat ini sentiasa mencuba modus operandi yang baru, cuba try to get around. Tapi alhamdulillah yang saya nampak bagusnya berkenaan dengan benteng ini adalah kolaborasi di antara setiap aset yang mempunyai background dan juga subject matter expert yang berbeza. Jadi apabila digabungkan, bersepadu, ianya mampu menjadi satu pertahanan yang mampan di dalam menangani kemasukan parti-parti. Jadi saya nampak pada tahun ini kemasukannya agak berkurangan berbanding daripada tahun lepas. Baik, Kapten. Yalah, tekong ni kalau kita ada 10 cara, mereka mencari cara yang sebenar betul untuk menepasi kita. Kapten Rosli, kalau ingin dikongsikan, difahamkan ada program walkabout yang akan dilaksanakan bersama dengan penduduk setempat yang ingin dikongsikan. Ya, dan ini untuk makluman, program yang dikendalikan oleh National Task Force bersama penduduk tempatan, khususnya penduduk yang kawasan-kawasan yang kita nampak yang berisiko ada ancaman kemasukan parti. Program ini lebih kepada memberi kesedaran kepada penduduk setempat tentang bahaya ancaman kemasukan parti, dan juga daripada situ kita memberi penerangan dan juga memberi peluang penduduk setempat untuk mengenali dengan lebih dekat lagi anggota agensi penguatkuasaan yang mengawal dalam negara ni. Bermacam-macam program diadakan. Sebagai contoh, program
ni demam darah, program pertunjukan senjata yang digunakan oleh agensi yang menjaga dan juga aset-aset yang digunakan dan lain-lain lagi ya. Jadi ini pada saya lah untuk ni komuniti penduduk sempat ambil peluang untuk hadir khususnya di kawasan-kawasan tersebut untuk hadir bersama-sama menjayakan program ni untuk dalam mencegah parti ni bukan terletak pada umat bahasa saja. Dia terletak juga kepada rakyat-rakyat Malaysia di dalam membantu menjayakan usaha-usaha kita dalam mentadbirkan parti ni. Jadi kalau ada sebarang maklumat yang berkaitan dengan parti ni boleh menghubungi ni Maritim Malaysia dan juga National Task Force di 011 625 11223. Okey. Menarik juga tu. Okey, Kapten Saha, yang terakhirnya kalau ingin dikongsikan harapan berkenaan dengan kejayaan untuk operasi Benteng 2022 nanti. InsyaAllah setelah hampir 2 tahun Benteng ni dioperasikan, tidak dinafikan setiap agensi mempunyai kekangan dan juga cabaran masing-masing dari segi operasi dan juga daripada segi keanggotaan. Terus terang saya nyatakan pengoperasian Benteng ini meruntun keperluan keberadaan aset-aset untuk berada di laut di dalam menangani ataupun menangani kemasukan parti ini. Jadi kami sentiasa berharap tahun 2022 ini memberi sinar dengan perolehan aset-aset baru yang lebih mantap. Macam mana yang Cik Anik cakap tadi, they try to find another way around. So kita perlukan aset-aset yang baru yang mampu to be at par or even more. Dan juga kami juga mengharapkan pertambahan sumber manusia sebagai backup nanti pada masa hadapan, insyaAllah. InsyaAllah, itu juga harapan kami, semoga dipermudahkan urusan. Dan daripada saya mewakili seluruh rakyat Malaysia lah, saya percaya terima kasih banyak-banyaklah kerana terus bertugas demi negara kita. Sekali lagi saya perkenalkan Kapten Saharudin Bongsu dari TLDM, Asisten Ketua Staf Operasi Markas Pemerintahan Amada Barat, dan juga Kapten Maritim Muhammad Rusli Kasim, Pengarah Maritim Negeri Selangor. Terima kasih kerana sudi bersama kami. InsyaAllah semoga dipermudahkan setiap urusannya dan juga tugasan.